Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nura Syifa Syarina binti Jafridin. Hari ini saya akan membentangkan tajuk pengenalan perakaunan dan catatan debit serta kredit. Yang pertama, maksud perakaunan. Perakaunan ialah proses mencatat, menyusun, menganalisis dan melaporkan transaksi kewangan sesebuah perniagaan. Perakaunan sangat penting kerana ia membantu perniagaan tahu sama ada sedang untung atau rugi, berapa banyak aset yang dimiliki, dan berapa banyak hutang yang perlu dibayar. Dengan maklumat ini, pemilik boleh membuat keputusan yang tepat untuk mengurus perniagaan dengan lebih baik. Sejarah perakaunan. Perakaunan bukan sesuatu yang baru. Ia telah wujud sejak zaman purba. Sekitar 5000 SM, iaitu 5000 tahun sebelum Masihi, manusia di Mesopotamia merekod pertukaran barang menggunakan simbol di atas tanah liat. Ini menunjukkan bahawa sejak dulu lagi manusia sudah sedar kepentingan mencatat urus niaga supaya tidak berlaku kesilapan atau penipuan. Dari rekod ringkas ini, perakaunan semakin berkembang menjadi sistem moden yang kita gunakan hari ini. Seterusnya, pengelasan dalam perakaunan. Dalam perakaunan, semua maklumat kewangan dibagikan kepada 3 kumpulan utama, iaitu aset, liability, equity pemilik. Pengelasan ini membantu akaun lebih teratur dan memudahkan penyediaan laporan kewangan. Kita boleh lihat kedudukan syarikat dengan jelas. Untuk aset, aset ialah sumber yang dimiliki oleh perniagaan dan mempunyai nilai. Aset memberi faedah pada masa hadapan, contohnya seperti tunai, bangunan, kenderaan, dan akaun belum terima. Semua ini membantu operasi perniagaan. Jika perniagaan memiliki sesuatu yang bernilai, ia dikira aset. Untuk liability ialah hutang atau tanggungan perniagaan kepada pihak luar. Contohnya, pinjaman bank dan akaun belum bayar. Semakin banyak liability, semakin besar tanggungjawab yang perlu diselesaikan. Liability perlu dipantau supaya perniagaan tidak menanggung beban hutang. Terusnya, equity pemilik. Equity pemilik ialah hak pemilik terhadap perniagaan selepas menolak semua liability. Ia termasuk modal yang dimasukkan oleh pemilik, hasil keuntungan dan juga ambilan pemilik. Equity menunjukkan bahagian sebenar yang dimiliki oleh pemilik dalam perniagaan. Kesimpulan daripada tajuk ini, perakaunan membantu merekod urus niaga, mengawal kewangan, mengetahui untung rugi dan membuat keputusan yang tepat. Tanpa perakaunan, perniagaan akan sukar untuk mengurus kewangan dengan baik. Masuk bahagian kedua, iaitu catatan debit dan kredit. Dalam sistem perakaunan Bergu, setiap urus niaga direkod 2 kali, iaitu 1 dalam debit dan 1 lagi dalam kredit. Ini memastikan akaun sentiasa seimbang dan tidak berlaku kesilapan. Untuk penjelasan debit ialah catatan di sebelah kiri akaun. Debit digunakan apabila perniagaan menerima nilai atau apabila aset dan belanja bertambah. Contohnya, jika syarikat menerima wang tunai, akaun tunai akan didebitkan kerana aset bertambah. Untuk kredit pula, kredit ialah catatan di sebelah kanan akaun. Kredit digunakan untuk merekod pemberian atau pengurangan aset. Kredit juga menunjukkan pertambahan liability, hasil dan equity. Contohnya, jika perniagaan mengambil pinjaman, akaun pinjaman akan dikreditkan. Melalui jadual tersebut, kita boleh lihat apabila aset bertambah, maksudnya debit, dan apabila aset berkurang, maksudnya kredit. Prinsip ini menjadi asas kepada sistem perakaunan. Seterusnya, contoh urus niaga. Contoh yang pertama, pemilik masukkan tunai 5000 sebagai modal, maksudnya debit tunai 5000, kredit modal 5000. Contoh yang kedua, bayar sewa 500 tunai, maksudnya debit belanja sewa 500, kredit tunai 500. Contoh yang ketiga, terima hasil jualan 800 tunai, maksudnya debit tunai 800, kredit hasil 800. Semua contoh ini menunjukkan setiap transaksi mesti ada debit dan kredit yang sama jumlah nilai. Kesimpulannya, perakaunan sangat penting dalam mengurus kewangan perniagaan. Ia membantu merekod urus niaga, mengetahui untung dan rugi, dan membuat keputusan yang tepat. Sistem debit dan kredit pula memastikan rekod sentiasa seimbang.
jelas dan telus. Sekian saja daripada pembentangan saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Hetty. Hari ini saya akan membentangkan tentang 12 prinsip perakaunan. Prinsip perakaunan ini sangat penting kerana ia menjadi panduan kepada akuntan untuk menyediakan laporan kewangan yang jujur, tepat dan boleh dipercayai. Prinsip perakaunan yang pertama ialah kos sejarah, yang bermaksud semua aset perlu direkod berdasarkan harga asal pembelian. Contohnya, kalau syarikat beli mesin pada harga 10,000, maka ia direkodkan sebagai 10,000. Walaupun nilai pasaran mesin itu mungkin naik atau turun selepas beberapa tahun. Prinsip ini penting supaya semua rekod adalah konsisten dan tidak dipengaruhi oleh perubahan harga semasa. Prinsip yang kedua ialah pengukuran wang stabil. Semua urus niaga hanya direkod dalam bentuk nilai wang. Contohnya, kita tidak boleh rekodkan sumbangan pekerja dalam bentuk massa atau tenaga sebab ia tidak boleh diukur dengan wang. Jadi, hanya transaksi yang boleh dinilai dalam bentuk duit akan dimasukkan dalam rekod perakaunan. Prinsip yang ketiga ialah entiti berasingan. Prinsip ini membezakan antara pemilik dan perniagaan. Walaupun perniagaan dimiliki oleh seseorang individu, kedua-duanya dianggap berasingan. Contohnya, kalau pemilik menggunakan duit syarikat untuk tujuan pribadi, ia mesti direkod sebagai pengeluaran tunai oleh pemilik. Ini membantu memastikan laporan keuangan perniagaan tidak bercampur dengan urusan pribadi. Prinsip yang keempat ialah usaha berterusan, yang bermaksud perniagaan dianggap akan terus beroperasi pada masa hadapan. Sebab itu aset tidak dinilai untuk dijual segera, tetapi dianggap akan digunakan dalam tempo yang lama. Sebagai contoh, mesin yang digunakan dalam operasi kilang tidak dianggap akan dijual pada tahun depan. Sebaliknya, akan digunakan untuk bertahun-tahun bagi menjana hasil. Seterusnya ialah prinsip ketekalan. Prinsip ini menyatakan bahawa kaedah perakaunan yang digunakan mesti kekal sama setiap tahun. Contohnya, kalau syarikat guna kaedah susut nilai garis lurus pada tahun ini, maka tahun depan pun perlu menggunakan kaedah yang sama. Ini penting supaya laporan kewangan boleh dibandingkan dari satu tahun ke tahun yang lain. Prinsip yang keenam pula ialah tempo perakaunan. Laporan kewangan disediakan mengikut tempoh tertentu, biasanya setahun sekali. Contohnya, 1 Januari hingga 31 Disember. Ini memudahkan syarikat menilai prestasi kewangan dan membuat perancangan untuk tahun yang berikutnya. Prinsip yang ketujuh ialah materiality, iaitu hanya perkara yang penting dan signifikan sahaja direkod. Kesilapan kecil yang tidak menjejaskan laporan boleh diabaikan. Contohnya, jika syarikat tersilap kira RM1 atau RM2 Malaysia dalam akaun jualan berjuta ringgit, ia dianggap tidak material. Tapi, kalau tersilap sehingga RM10,000, ia mesti diperbetulkan sebab kesannya sangat besar. Seterusnya prinsip ke-8 ialah realisasi, yang bermaksud hasil hanya diiktiraf apabila benar-benar diterima. Contohnya, hasil jualan direkod bila barang dihantar kepada pelanggan, bukan masa pelanggan buat tempahan. Prinsip ini elak daripada laporan keuntungan yang tidak benar. Yang ke-9 ialah prinsip pemadanan. Belanja mesti dipadankan dengan hasil pada tempoh yang sama. Contohnya, gaji pekerja bulan Disember mesti direkod dalam tahun kewangan yang sama. Walaupun dibayar pada Januari, ini memastikan untung dan rugi itu dikira dengan betul. Prinsip yang ke-10 ialah konservatisme. Ia menekankan sikap berhati-hati dalam perakaunan. Maksudnya, rekodkan kerugian lebih awal dan hanya rekod untung yang bila pasti. Contohnya, nilai stok disemak antara harga kos dan harga pasaran. Kita ambil nilai yang lebih rendah. Ini untuk elakkan laporan kewangan terlihat terlalu cantik atau tidak realistik.
Prinsip yang ke-11 ialah pendedahan penuh. Semua maklumat penting mesti dinyatakan dalam laporan keuangan. Contohnya, jika syarikat mempunyai hutang jangka panjang atau ada risiko tertentu, perkara itu mesti dilaporkan dengan jelas untuk pengetahuan pelabur. Akhir sekali ialah keobjektifan. Semua rekod keuangan mesti berdasarkan bukti yang sah seperti invoice, resit atau kontrak yang membantu memastikan maklumat dalam tempoh laporan keuangan adalah benar dan boleh dipercayai. Okey, seterusnya kita beri kepada contoh kes nyata. Untuk mengaitkan dengan dunia sebenar, terdapat beberapa skandal besar seperti skandal Android 2001 dan 1MB di Malaysia, di mana syarikat menyembunyikan hutang sebenar dan memanipulasikan laporan keuangan. Kes ini melanggar prinsip pendedahan penuh dan keobjektifan yang menyebabkan pelabur hilang kepercayaan. Satu lagi ialah skandal Toshiba 2015 di Jepun, di mana syarikat melaporkan keuntungan palsu lebih 5 bilion ringgit selama 7 tahun. Ia melanggar prinsip realisasi dan keobjektifan. Akibatnya, harga saham jatuh dan reputasi syarikat terjejas teruk. Terusnya laporan SCE mendapati purata 5% daripada hasil tahunan organisasi hilang akibat penipuan perakaunan. Dalam laporan itu juga dinyatakan bahawa 43% kes dikesan melalui laporan dalaman whistleblowing. Industri yang paling terjejas termasuklah sektor keuangan, kerajaan dan pembinaan. Pengajaran yang ada di sini, pendedahan penuh, keobjektifan dan sistem kawalan dalaman yang kuat adalah penting untuk mengesan dan mengurangkan penipuan. Kesimpulannya, perakaunan ialah tulang belakang kepada pengurusan keuangan sesebuah perniagaan. Pemahaman konsep asas sistem catatan berguna dan 12 prinsip perakaunan membantu memastikan laporan keuangan disediakan secara jujur, telus dan profesional. Prinsip ini juga melindungi kepentingan semua pihak dalam industri dan mengelakkan penyelewengan. Sekian, terima kasih. Itu sahaja daripada saya, Heti Salina dan Nur Ashifa.